Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Kita berjumpa lagi pada kali ini. Hari ini cikgu akan sambung topik pecahan berkaitan dengan operasi tolak di mana penyebutnya tidak sama. Baiklah, kita pergi terus pada contoh yang pertama, iaitu 1/2 tolak 1/4. Di mana penyebut dia, murid-murid? Ya, penyebutnya adalah pada nilai 2 dan nilai 4. Adakah sama? Tak kan? Jadi kita perlu samakan dahulu penyebutnya, barulah kita boleh menyelesaikannya. Baiklah, cikgu akan tunjukkan dua kaedah. Yang pertama, kaedah menggunakan gambar rajah. Dan kaedah yang kedua adalah kaedah yang menggunakan cara pengiraan gandaan. Baiklah, cikgu tunjuk dulu kepada kaedah yang menggunakan gambar rajah. Okey, nampak gambar rajahnya? 1/2 dan juga gambar rajah 1/4. Di mana 1/2 ini tadi adalah di sini. Pecahan 1/2. Di sini. Ya. Dan 1/4 adalah, kita ambil kaedah lain, adalah di sini. Ini 1/4. Sama tak 1/2 dengan 1/4? Sama besar? Tak kan? Jadi kita setarakan dia, membawa maksud 1/2 adalah setara dengan lagi satu ni, 2/4. 2 bahagian 1/4 ini. Maknanya kita baru dia setara. Jadi 1/2 setara dengan 2/4. Cikgu boleh tulis bahawa 1/2 sama dengan, ataupun boleh dikatakan setara dengan 2/4. Jadi kita selesaikannya. Okey. Kalau 1/2 setara dengan 2/4, maknanya kita terus tulis 2/4 tolak 1/4. Sekarang, kita tengok lagi sekali. Dah sama belum penyebutnya? Sama kan? Jika dah sama, kita tulis sekali sahaja 4 dan kita terus operasikan pengangkanya, iaitu 2 tolak 1 sama dengan 1/4. Ini kaedah yang pertama tadi. Menggunakan kaedah gambar rajah. Kaedah yang kedua adalah kaedah yang menggunakan, apa itu kata tadi? Menggunakan gandaan. Saya tulis lagi sekali soalannya. 1/2 tolak 1/4. Kita buat di bawah ini adalah gandaannya. Gandaan 2 dan gandaan 4. Okey, kita buat gandaan 2 dahulu. 2, 4, 6, 8, 10. Gandaan 4, 4, 8, 12, 16 dan 20. Okey. Kita tengok pada gandaan 2 dan gandaan 4. Yang mana nombor yang pertama kita jumpa sama? Yang gandaan 2. Ada nombor 2. Ada tadi gandaan 4, nombor 2. Tak ada kan? Jadi, kita nak pula nombor 4 pada gandaan 2 dan ada nombor 4 pada gandaan 4. Jadi, kita bulatkan. Kita tengok pula pada gandaan 2 ni. 4 ini berada di bilangan yang keberapa? 1, 2. 4 ini berada di bilangan yang pertama. Jadi kita ambil yang 2 ini, kita didarabkan dengan apa? Pengangka darabkan dengan 2
penyebut kita darabkan dengan 2. 4. 1 kan? Pengangka kita darabkan dengan 1. Penyebut kita darabkan dengan 1. Jadi, kita selesaikan dia. Tengok 1 darab 2. 2 per 2 darab 2. 4. Tolak 1 darab 1. 1 per 4 darab 1. 4. Sama dengan. Sekarang kita tengok. Dah sama belum penyebutnya? Sama kan? Kalau sama, apa kita kena buat? Tulis sekali sahaja 4. Jadi, kita terus tolak pengangka iaitu 2 tolak 1 sama dengan 1. Kita tengok jawapannya. Sama ataupun tidak. Sama kan? Jadi, murid bolehlah pilih cara satu ataupun cara yang kedua. Baiklah, cikgu terus pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, katakan cikgu bagi 5 per 6 tolak 1 per 3. Kita nak guna kaedah mana? Gambar rajah ataupun gandaan? Baiklah, kita guna kaedah gandaan. Maknanya gandaan 6 dan gandaan 3. Kita buat gandaan 6 terlebih dahulu. 6, 12, 18, 24, 32. 3, 6, 9, 12, 15. Okey, seterusnya kita tengok nombor yang pertama dahulu yang kita jumpa sama pada kedua-dua gandaan itu. Nombor berapa? 6 di gandaan 6, ada 6 di gandaan 3. Jadi kita bulatkan gandaan 6 di nombor 6, gandaan 3 di nombor 6. 6 di gandaan 6 nombor 1. 6 di gandaan 3 nombor 2. Jadi 1 dan 2 ini kita akan tulis di atas di sini. Jadi kita tulis dari atas dahulu iaitu 5 bahagian pengangka ya, darabkan dengan 1, 6 bahagian penyebut darab dengan 1. 1 bahagian pengangka didarabkan dengan 2 dan 3 bahagian penyebut didarabkan dengan 2. Baiklah. Kita selesaikan. 5 darab 1. 5 per 6 darab 1. 6. Tolak 1 darab 2. 2. 3 darab 2. 6. Macam mana? Faham? Sekarang kita tengok. Syaratnya iaitu penyebut dah sama. Kita tulis sekali sahaja. Itu 6. 5 tolak 2. Berapa? 3. Baiklah. Kita semak dahulu. 3 per 6. Adakah ia jawapan pecahan yang paling kecil? Ya, kalau kita nak semak, kita perlu semak menggunakan sifir 2, 3, 5 ataupun 7. Baiklah, kita semak. 3 per 6. Kita mesti cuba satu per satu. Mesti ikut urutan dia dahulu. Mesti guna sifir 2 dahulu. Kalau sifir 2 tak ada, guna sifir 3. Begitulah sebaliknya. Jadi, 3 bahagikan dengan 2 dahulu. 6 bahagikan dengan 2 dahulu. Okey, 3 bahagi 2. Ada tak? Tak ada kan? Kalau tak ada, maknanya kita tak boleh menggunakan sifir 2.
Kita cuba pula menggunakan sifir 3. Okay. Tengok pula. 3/6. Kita bahagikan pula dengan 3. Bahagikan pula dengan 3. Ya, penyebut dan pengangka mesti dibahagikan dengan nilai yang sama. Baiklah. 3 bahagi 3. 1 per 6 bahagi 3. 2. Maksudnya, inilah jawapan yang paling kecil sekali pecahan yang kita dapat pada kali ini. Boleh anak-anak? Baiklah. Cikgu terus pula kepada contoh yang terakhir. Sebelum kita buat latihan. Okay, contoh yang terakhir iaitu kita ambil contoh 7/10. Pastilah 7 7/10 tolak 1/. Kaedah mana kita nak guna? Kaedah gandaan. Okey. Sebelum buat gandaan, kita kena semaklah dahulu. Maknanya, apa ni? Penyebutnya tidak sama. Jadi, kalau penyebut tak sama, kita terpaksalah guna kaedah gandaan. Jadi, kita buatlah dia. 10, 20, 30, 40, dan 50. 2, 4, 6, 8, dan 10. Sama juga, kita perhatikan di mana kita jumpa nombor yang sama. Pertama kita jumpa pada gandaan 10 dan gandaan 2. 10 pada gandaan 10. 10 ada tak pada gandaan 2? Okey, baiklah, ada. Kita bulat dan kita bulat. 10 pada gandaan 1 berada di bilangan yang pertama. 10 pada gandaan 2 berada pada bilangan yang 1, 2, 3, 4 dan gandaan pada bilangan yang kelima. Jadi kita pindahkan sahaja tadi iaitu pengangka didarabkan dengan 1, penyebut didarabkan dengan 1, pengangka didarabkan dengan 5 dan penyebutnya didarabkan dengan 5. Mari kita selesaikan tengok. Okey. 7 darab 1. 7 per 10 darab 1. 10. Tolak 1 darab 5. 5 per 2 darab 5. 10. Dah memenuhi syarat belum untuk kita tolak? Ya? Sudah kan? Maknanya disebabkan apa? Ni. Nilai apa ni? Okay, nilai penyebutnya dah sama iaitu 10. Jadi kita tulis sekali sahaja. 7 tolak 5 sama dengan 2. Kita semak juga. 2/10 ini, adakah jawapan ataupun pecahan yang paling kecil? Syarat nak semaknya menggunakan sifir apa? 2, 3, 5, 7. Betul? Okey, baiklah. Kita guna sifir ini bermula dengan sifir 2 sehinggalah yang terakhir sekali. Mesti ikut urutan ya. Kita tulis semula. 2/10. Kita nak bahagikan dengan sifir apa dulu? 2, sifir 2. 2 bahagi 2 sama dengan 1 per 10 bahagi dengan 2. Berapa? 5. Ya, betul. Maknanya jawapannya adalah 1/5. Adalah jawapan yang paling kecil sekali.